Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang mengenai satu tajuk yang perlu kita buat setiap hari dalam hidup kita ini, iaitu kita diminta supaya bertaubat sepanjang masa. Taubat ini mesti dilakukan berterusan di antara perkara amalan hati yang perlu kita lakukan pada diri kita lah dalam hidup kita. Kalau kita tak taubat, maka kesan dia ialah kepada hati kita. Itu kesan yang bahaya pada seseorang. Apabila hati kita ni semakin lama semakin keras, semakin lama semakin keras. Lalu Islam diajar taubat ini mesti dibuat setiap hari. Di antara amalan yang jangan kita tunggu raya baru nak taubat. Jangan kita letak pada diri kita ni masa bila kita berjumpa dengan seorang baru nak taubat, ataupun bila kita dengar kuliah baru nak taubat. Jangan. Dalam hidup kita ni kita kena bertaubat ni sepanjang masa. Kerananya yang pertamanya kita kena faham bahawa taubat ini dia kalau kita tak taubat, dia bawa kesan pada hati kita. Dan kalau bawa kesan pada hati kita, dia bawa kesan pada iman kita. Iman kita ni sendiri. Yang ni yang paling bahaya dalam hidup kita. Kalau kita biarkan diri kita ni berterusan saja dengan dosa, maka iman kita ni jadi lemah. Iman kita ni jadi tak kuat pada diri kita ni, yang menyebabkan diri kita ni pun tak gagah untuk melalui perjalanan hidup. Islam dia nak suruh kita ni kena kuat dalam mengharungi setiap ujian hidup. Macam mana kita nak suruh kuat untuk mengharungi setiap ujian hidup ini? Dengan kita senantiasa bertaubat dalam hidup kita. Bila kita taubat dia, menyebabkan diri kita ni jadi kuat dan jadi kuat dalam hidup kita ni, kerana jiwa kita tu jadi kuat. Ini kesan daripada orang yang kuat hati dia, dia tak rapuh. Tapi orang yang tak kuat hati dia, bila dia dalam keadaan sentiasa buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, menyebabkan di waktu tersebut hati dia jadi lemah. Bila hati dia jadi lemah, maka dia di waktu tersebut tak mampu nak mengharungi ujian perjalanan hidup yang akan datang nanti. Yang inilah yang disebut dalam Islamnya, di mana dalam Islam disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir kita belajar tu, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang yang penzina kecuali waktu mana dia berzina tersebut dia seorang mukmin. Orang yang mukmin dia tak mungkin dia akan berzina. Kenapa dia berzina juga ni? Mesti dia tidak mukmin. Kenapa dia tak mukmin? Kerana kesan daripada tak taubat. Bila hidup kita ni tidak taubat, buat dosa, senang nak berlakunya zina. Senang nak berlaku zina. Ini kerana kesan daripada itulah. Demikian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain lah. Dalam hadis Rasulullah sebut tidak akan mencuri seorang yang pencuri kecuali orang yang saat mana dia mencuri itu dia seorang mukmin. Dia tak mungkin akan berlaku demikian. Orang mukmin ni orang yang hidup dia, salah satu ciri dia ialah mesti dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, dia tak akan zina. Kalau dia bertaubat, dia tak akan mencuri. Kalau dia bertaubat, dia tak akan melakukan perkara demikian. Hadis ini tidaklah dimaksudkan bahawa hilang iman. Hilang maknanya dia telah terkeluar daripada Islam. Dalam perbincangan yang kita sebut sebelum daripada ni, tidaklah kita sebut bahawa kalau seorang yang berzina juga dia terkeluar daripada Islam. Tidak masuk demikian kata Tuhan kitab kita ni. Tapi dia tidak ada iman. Maksudnya demikian. Orang ni tidak ada iman. Kalau kita tengok orang yang mencuri, kadang-kadang kita kata dia ni orang bukan Islam kot. Bukan.
Tapi dia orang Islam. Dia orang Islam tapi tak ada iman. Iman dia telah tak ada. Punca apa jadi macam tu? Kerana punca asalnya ialah dia tidak bertaubat. Bila dia tidak bertaubat, dia akan jadi hilang iman seseorang ini sendiri. Ini kesan dalam hidup seorang. Seperti mana seorang doktor bagi tahu pada pesakit dia. Dia kata, jangan makan racun. Jangan sentuh racun. Tiba-tiba sakit pergi makan juga racun. Katanya tuan kita ni buat contoh. Waktu mana sakit tu makan juga racun, sentuh juga racun, maka di waktu tersebut tidaklah yang menunjukkan dia tidak mempercayai dan tidak meyakini kepada racun tadi, tidak. Tapi nak sebutnya gambaran di waktu tersebut, dia tidak yakin dengan ucapan doktor itu. Yang menyebabkan orang tu pergi juga makan racun tersebut. Ini kita berhenti setakat itulah perbincangan kita minggu yang sudahnya. Jadi jelas sekali bahawa si sakit itu bukannya tidak mempercayai adanya doktor, ataupun bahawa yang menasihati itu betul-betul doktor. Bukan pula maksudnya itu adalah bahawa yang dihadapi itu dan juga yang menasihati itu doktor. Tetapi yang dimaksudkan ialah bahawa si sakit itu tidak mempercayai apa yang dikatakan doktor yang menasihatinya. Itu ya, jadi demikian. Sakit tu pergi makan juga racun tu, punca apa? Punca dia tak yakin dengan katanya doktor bahaya terhadap yang disebut dengan racun tadi. Dan yang memberitahu bahawa yang dipegang di si sakit itu nyata racun. Ataupun dia tak yakin ni racun sungguh ke tidak. Katanya tuan kita ni. Yang merosakkan tubuhnya, mematikan dan juga membinasakan jiwanya. Orang yang mengerti perihal bahawa racun tentu sama sekali tidak akan mau menggunakannya. Lebih-lebih lagi untuk diminum. Kalau orang tahu bahawa racun ni, yakin sungguh racun ni bahaya, orang tidak akan minum. Tak ada orang yang nak menyentuhnya. Kerana itu dapatlah kita katakan bahawa yang bermaksiat padahal telah mengetahui perihal bahaya kemaksiatan itu, maka orang itu jelaslah orang yang kurang keimanannya. Maknanya gambaran yang berlaku ni, mana-mana orang yang buat maksiat, punca apa dia buat maksiat ni? Kerana kurangnya imannya, kurang keimanan, tidak sempurna dan tidak sepenuhnya menjadi manusia mukmin yang sebenar-benarnya. Itu dia kesan daripada demikian. Kita wajib memaklumi pula bahawasanya keimanan itu bukan hanya satu bab saja. Tetapi jumlahnya ada 70 lebih. Yang tertinggi ialah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan juga Muhammad adalah Rasulnya. Tu kita kena ingat iman ni ada lebih kurang 70 lebih cabang iman. Jangan kita ingat satu je iman. Iman dalam tubuh badan seorang ni Rasulullah kata ada 70 lebih cabang-cabang iman. Yang paling tinggi antashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sedangkan yang terendah ialah menyingkirkan apa yang membahayakan dari perjalanan. Yang paling rendah iman seseorang bila dia tengok adanya yang disebut dengan, dia tengok adanya nampak penghalang jalan. Ada benda yang menyebabkan datangnya kerosakan pada jalan dan sebagainya. Dia buang. Imatatul aza anit tariq. Maknanya seorang yang diambil yang disebut dengan, diambil yang dinamakan dengan sampah-sampah yang menghalang jalan itu, lalu dia buang. Itu tanda dia ada iman. Iman ni maknanya jangan kita ingat ada satu je iman. Iman dalam tubuh badan seorang ni ada 70 lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. 70 lebih ni Rasulullah kata yang paling tinggi sekali iman ialah kamu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang paling bawah sekali iman ialah buang yang disebut dengan barang-barang ataupun penghalang-penghalang jalan. Dia panggil demikian. Orang tengok ada sampah-sampah, ada duri-duri, ada yang duduk atas jalan ni, benda yang bahaya atas jalan tersebut, kita buang. Kita senangkan orang lalu lalang di jalan tersebut. Itu dipanggil yang menunjukkan orang tu ada iman. Rasulullah pesan demikian pada kita lah. Seperti duri, pecahan kaca dan lain-lain lagi. Sebagai contoh yang lain lagi, ialah apa yang dikatakan oleh sementara orang. Iaitu bahawa
seseorang ataupun yang namakan manusia itu terdiri dari perwujudan berapa banyak 70 lebih barang. Jadi bukan hanya daripada satu benda yang mawjud ini saja. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hidup kita. Ada pun yang tertinggi ialah hati dan roh ataupun nyawa. Sedangkan yang terendah ialah menyingkirkan benda yang berbahaya daripada jalanan seperti pecahan kaca, paku dan sebagainya. Lebih-lebih lagi lah jikalau mengenai kulit dan tubuh sendirinya. Oleh kerana itu, seorang pasti banyak yang tidak suka kalau kumisnya terpotong tanpa rapi ataupun kuku jarinya dipendek tanpa teratur baik. Dia panggil demikian. Kita ni kan, dalam hidup kita ni, mesti kita tak nak yang tak sempurna. Kita nak yang sempurna. Senang ceritanya. Kan ada orang yang dia sebut, oleh kerana itu, ada pasti ramai orang yang tak suka kalau dia gunting misai dia dalam keadaan sengit. Misal contohnya. Jadi sengit, misal contoh. Itu tanda kita, sama juga kita tak suka terhadap iman kita ni sengit. Senang ceritanya begitu. Katanya Tuhan kita kata. Ataupun potong jari, potong yang disebut dengan kuku jari kita dipendek tanpa teratur. Panjang pendek jari kita. Tapi setiap orang tentu menyenangi kalau kulitnya bersih dan segala macam kotoran. Sehingga berasa bahawa dirinya berbeza dengan keadaan binatang yang tidak dijaga dengan baik. Serta penuh dengan kotorannya sendiri. Malahan sangat dicela rupa dan keadaannya. Sedangkan panjang-panjang kukunya serta tidak menyenangkan sebab kakinya yang kotor. Ini adalah perumpamaan yang sesuai sekali pada tubuh badan seseorang yang beriman pada Allah. Kerana kita ni bila kita beriman pada Allah, biar sempurnalah. Jangan kita beriman dengan keadaan yang tak sempurna. Tanda tak sempurna bila kita tak bertaubat. Senang ceritanya. Tanda tak sempurna iman seseorang bila kita tak bertaubat. Tanda tak sempurna itu iman kita. Bila kita bertaubat, tanda kesempurnaan iman. Itu cara dalam hidup kita. Perhatikanlah kini dan ingatlah bahawasanya keimanan ini bagaikan manusia. Jikalau terlepas kesaksiannya sebagai manusia yang bertauhid, maka hal itu dapat menyebabkan segala amalan menjadi batal dan sirna, akan terbuang terus, tidak berguna dan tidak pula berpahala. Sebagaimana halnya manusia yang kehilangan nyawa. Sedangkan seorang yang tidak mempunyai kesaksian tauhid dan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang demikian itu adalah sebagaimana orang yang terputus seluruh tangan dan kakinya. Tak sempurnalah kalau kita tak yakin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ceritanya, Tuhan kita ni nak cerita, dalam tu badan kita ni kena sempurna iman. Bila kita tak sempurna, macam badan tak ada tangan, badan tak ada kaki, badan dalam keadaan yang jadi tak sempurna, kita tengok seorang tersebut macam tak betul je dalam hidup dia. Ini tu badan. Iman begitulah gambaran. Ada tak sempurnanya iman ni bila kamu tak bertaubat. Bila tak taubat, tak sempurna. Jadi cacat lah badan kamu. Setiap kali mana kamu buat dosa, setiap kali mana itulah tu badan kamu akan penuh dengan kecacatan. Dia akan jadi demikian. Penuh dengan benda yang kotor pada tu badan kita. Takkan kita nak tengok pakaian kita pun tak nak pandang. Dengan pakaian kotor, badan kenderaan kita yang kotor, kita tak nak pandang. Demikian juga dengan tu badan kita yang penuh dengan kekotoran. Kotor tu apa dia? Kotor tu daripada maksiat yang dilakukan dalam hidup. Jadi tidak bertangan dan tidak berkaki. Juga buta kedua matanya. Demikian pula telah lenyap seluruh anggota hati batinnya. Juga anggota lahirnya. Dan yang tertinggal hanyalah rohnya belaka. Ini yang masih tetap ada pada seorang. Manusia yang semacam ini keadaannya dapat dikatakan hampir menemui kematiannya. Kalau keadaan itulah manusia keadaan demikian. Lalu hilang pula lah rohnya dan yang tinggal hanya rohnya yang sudah sangat lemah.
dan berbeza dengan anggota-anggota lain yang masih dipergunakan sebagai penolong tubuh, bahkan dapat memberikan kekuatan kepadanya. Ni cara analogi yang dilakukan oleh tuan kitab kita ni terhadap iman yang ada dalam tubuh badan kita. Iman yang ada dalam tubuh badan kita ni, kalau sekiranya kita ni biarkan dengan tidak bertaubat, lama-lama cacat, lama-lama macam badan yang tidak ada, yang tidak ada nilai lagi dipanggil. Begitulah keadaannya manusia yang tidak memiliki apa-apa selain pokok keimanan saja. Dengan sebab demikian, orang tersebut lalu terbatas sekali dalam apa yang mengamalkan, dan dapat dikatakan bahawa hampirlah pohon keimanannya akan dibuang, dijebolkan apabila dihembus oleh angin kertas ataupun diterjang oleh udara yang menutup dengan dahsyat dan disambar halilintar yang luar biasa hentamannya. Akibatnya keimanannya yang tidak begitu kukuh dan digerak-gerakkan ke sana kemari tanpa henti-hentinya. Hal yang sedemikian itu akan tetap berlaku dan lebih-lebih akan dirasakan manakala malaikat maut ataupun malaikat yang tugas mencabut nyawa setiap makhluk datang, ataupun dengan tiba-tiba malaikat Israel sudah bersiap-siap untuk menghabisi nyawanya. Memang semua keimanan yang pokok asalnya tidak tetap dalam keyakinan dan cabang-cabangnya. Tuan kitab kita ni, dia sebut memanglah, dia kata manusia ni awal-awalnya begitulah dalam hidup ini. Awal-awal manusia ni, dia memang iman tu kecil sikit, tapi lama-lama tidak tersebar luas dalam amalan-amalan yang dikerjakan. Maka keimanan itu pasti tidak akan menancap dengan kukuh kuat di saat meniupnya angin ribut dalam yang amat dahsyat. Begitulah perumpamaan manusia yang keimanannya masih goyang di waktu bahaya sudah tiba, baik dengan perlahan ataupun dengan cepat sekoyang-koyangnya, ia akan kebingungan menghadapinya. Maksudnya ialah di waktu malaikat maut sudah mendatanginya untuk mencabut rohnya, yang lebih ditakutkan lagi ialah manakala ia mendapat, yang lebih ditakutkan lagi ia mendapat su'ul khatimah ataupun akhir kehidupan yang buruk kerana tidak lengkap persiapan dan bekal untuk berhadapan dengan malaikat Israel tadi. Hal ini tentu berbeza sekali dengan manusia yang sentiasa disirnakan dengan disiram dengan berbagai macam ketaatan pada Allah Ta'ala cara terus menerus dalam setiap saat dan setiap harinya, sehingga jiwa dan hatinya diresapi oleh keimanan yang mantap. Dan dengan menetap keimanan itulah ada dalam dirinya. Ini tuan kitab kita disebut demikian, nak suruh kita ni sentiasa hidup dalam keadaan bersih. Jangan biarkan diri kita ni dalam keadaan kotor. Kalau kita kotor, senang datang penyakit. Senang ceritanya begitu. Dan kalau datang penyakit saja tak apa. Tu badan kita ni. Datang malaikat Israel. Cabut nyawa kita. Senang je cabut. Bila iman tak ada. Bila iman kita ni dah semakin teruk. Ni kesan daripada mana? Kesan daripada kita tak taubat lah. Bila kita tak taubat, dalam tu badan kita ni, dia jadi bertompok penyakit. Yang penyakit ni kesan dia menyebabkan goyah keimanan kita. Sebab tu ada orang kan, bila dia kena ujian banyak-banyak dalam hidup dia, kena. Akhirnya dia kata, aku bunuh diri lah. Dia nak bunuh diri. Kalau kita tanya, kenapa nak bunuh dirinya? Dia jawab, kenapa nak bunuh diri? Maknanya dia kata, itu jalan selamat. Jalan paling mudah pada diri dia. Dia rasa demikian. Punca apa jadi demikian tersebut? Kerana dia tak ada iman. Orang yang ada iman, orang yang kuat iman dia, mana mungkin keluar daripada mulut dia perkataan nak bunuh diri? Tak keluar. Kalau orang yang ada iman dalam keadaan dia, kadang-kadang kan orang kita kena uji sikit ya. Kena demam, masuk hospital, baring dalam hospital. Itu orang tanya dia, tak semayang? Tak. Kenapa tak semayang? Aku demam. Dia jawab. Aku demam. Habis tu bila nak semayang? Nanti hilang demam, semayang. Ini punca apa? Kerana dia tak kuat keimanan dia dalam keadaan dia. Ni mesti dosa banyak. Bila dosa banyak yang dilakukan dalam hidup, iman kita jadi lemah, jadi tak kuat.
seseorang. Bila dia tak kuat iman dia, dia akan fikir dalam pemikiran dia apa dia? Aku ni buat benda yang memudahkan nak suruh cepat sembuh dalam hidup seorang. Cara pada diri dia apa dia kemuncak, dia kata, aku bunuh diri aku sendiri. Ini orang tak ada iman, dia panggil. Ini senang lah. Sebagaimana tu badan kita ni, kalau banyak penyakit ni banyak. Lama-lama senang datang bertindak penyakit dalam tu badan kita. Yang lemah, badan kita pun jadi lesu, tak bermain. Lagi bertimbun. Akhirnya, yang paling bahaya, bila malaikat Israel datang cabut nyawa kita. Mati pula su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang paling buruk dan keji. Allahu Akbar. Ni benda yang paling takuti. Tuan kita nak gambarkan demikian. Barangkali orang yang bermaksiat. Tuan kita dia sebut. Dan gemar melakukan kemungkaran akan berkata pada orang yang selalu taat. Orang yang sentiasa buat maksiat ni, dia akan sebut pada orang yang taat. Orang yang rajin buat amal ibadah dan sebagainya. Dan patuh pada Allah Ta'ala, seakan-akan yang bermaksiat itu membanggakan amalannya yang tidak seberapa. Dia akan sebut, dia kata, aku pun dah ada dah amalan. Habis sikit je lah, dia sebut demikian. Ni ramai kan kita berjumpa dengan orang macam tu. Dia kata, saya ustaz, tak adalah banyak macam ustaz, dia sebut. Saya ni sekadar-kadar je, dia sebut demikian pada diri dia. Lalu mengucapkan kepada sahabatnya, sebenarnya aku ini manusia mukmin. Dia sebut demikian. Sebenarnya aku ni orang mukmin. Sebagaimana kamu juga manusia mukmin. Ucapan itu dapat disamakan dengan sebuah pohon kapuk yang berkata pada pohon jati. Dua benda yang berbeza. Satu pohon yang rapuh, satu lagi pohon yang kukuh, pokok jati. Senang ceritanya. Kan ada kan kawan-kawan kita, dia buat maksiat. Kemudian kita taat. Dua ni. Dua benda ni. Dia datang jumpa dengan kita. Kita sama-sama mukmin lah. Dia sebut. Kita sama-sama orang Islam kan. Dia sebut. Katanya tuan kita ni. Orang yang macam ni. Umpama orang yang pokok yang rapuh. Bercakap dengan pokok kayu jati. Dia sebut demikian. Dua benda yang berbeza. Kata apa dia? Aku ni pohon sebagaimana kamu juga. Iaitu pohon. Dia sebut demikian. Sama-sama pohon je kita ni. Dia gambarkan demikian. Tapi alangkah bagusnya apa yang menjadi jawapan pohon jati itu. Lalu pohon jati itu berkata, nanti engkau akan mengetahui sendiri bahawa engkau itu telah tertipu oleh diri kamu sendiri. Pohon jati itu sebut. Dia kata pada pokok yang rapuh ni, dia kata kamu tu, nanti kamu tahulah macam mana kamu tertipu dengan kata-kata kamu tadi. Itu manakala kamu telah ditiup dengan keras oleh angin ribut yang datang pada musim-musim kharif, musim ribut dipanggil. Yakni musim antara kemarau dan penghujan. Di musim itu, pada permulaannya saja, engkau dapat dipastikan akan runtuh berantakan. Lihatlah nanti semua pokok pohon kamu akan roboh. Dan daun-daun kamu akan berceceran ke sana kemari. Nah, di waktu itulah kamu baru menyedari bahawa kamu benar-benar tertipu oleh anggapan kamu yang salah itu. Dia akan jadi demikian. Ramai kan orang dia kata, saya orang mukmin juga. Dia berjumpa dengan orang yang tak. Tapi sikit je lah. Mukmin saya tu sikit je. Kenapa dia menjadi mukmin sikit tu? Kerana dia tak bertaubat. Dia jadi dalam hidup ni, bila kita tak bertaubat, iman kita tu berkurang. Bahayalah. Macam naik kereta. Orang naik kereta. Sama-sama naik kereta. Ini saya contohnya. Satu kereta, kita sebut naik kereta yang buruk sangat. Nak sebut jenama, nanti marah pada orang pula kan. Kemudian, satu lagi kereta yang tegak. Yang bagus sangat. Tapi, dua-dua naik kereta ni dia kata, tengoklah, kita sama-sama naik kereta je ni, dia sebut. Sama-sama naik kereta je. Kita boleh tengok, takat mana. Boleh pergi kereta yang buruk sangat ni. Kemudian, satu lagi kereta yang tegak ini. Bila dua tu jalan, lama-lama performance dia pun mesti berbeza. Lama-lama, tersadai tepi jalan lah kereta tadi.
Ini kesan daripada mana? Kesan daripada manusia yang tak bertaubat pada Allah. Ini kesan, dia panggil demikian. Bukankah kamu telah menyamakan diri kamu dengan diriku? Waktu mana jatuh, rebah pokok tadi, lalu pokok jati ni kata, tadi kamu kata sama kan kita, kenapa kamu boleh jadi rebah? Sebab sama-sama sebagai pohon. Memang namanya sama, tetapi kamu lupa ada sebabnya tidak semua pohon itu dapat menetap pada akarnya. Itu cara demikian. Nama sama pokok, tapi pokok jati lain. Pokok apa dia? Kayu terbang lain. Pokok kayu terbang. Tahu tak? Dia panggil. Pokok yang kecil, yang nipis tu. Senang kita. Senang nak dipatahkan. Bila dia kering, kita boleh patahkan. Dia ni sendiri. Di antara pokok kayu jati dengan pokok yang biasa. Pokok yang biasa ni jauh bezalah. Pokok kayu jati ni tegak diri je. Tapi pokok kayu biasa ni dalam keadaan yang sekejap je orang datang patahkan pokok, tarik perdu dia tersebut, tarik yang disebut dengan tunjang dia, cabut terus. Jati cuba cabut. Tegak je dia. Yang inilah yang disebut oleh ahli syair berkata, saufa tara izan jalal ghayar aqrasu tahtaka am hamar disebut. Nanti kamu akan mengetahui manakala debu yang berhamburan itu sudah lenyap keadaannya menjadi terang. Apakah yang di bawah diri kamu itu seekor kuda ataupun seekor kaldai sebenarnya. Di belakang kamu. Bagi bangsa Arab, kuda adalah binatang kebanggaan, sedangkan kaldai adalah binatang yang dungu, gambaran yang digambarkan. Sama ke kuda dengan kaldai? Tak sama. Tangkas, di sudut tangkas dan sebagainya. Tapi sama-sama bawa je. Tapi beza pembawaan yang dibawa oleh kuda dengan pembawaan yang dibawa oleh kaldai. Bodoh dan tidak dapat dijadikan kebanggaan. Kaldai lambang kebodohan. Dia panggil. Tak boleh dibanggakan. Tak boleh nak dibanggakan. Jadi manusia yang keimanannya mantap dan kukuh diserupakan dengan kuda yang indah dan bagus. Sedangkan yang keimanannya masih selalu goyang, maka persamaannya adalah sebagai kaldai yang mudah goyah pendirian. Hanya kerana gangguan yang tidak sangat, tiba-tiba dia akan runtuh. Dan keadaan yang demikian. Kita dengar cerita kaldai tu kan. Kaldai yang dia bawa garam. Kan dia bawa garam tu. Nak seberang sungai, dia rasa berat. Dia pun menyeberangi sungai. Menerangi sungai, lama-lama menyebabkan dia waktu tersebut, garam tu cair dalam sungai tersebut. Dia pun bangun daripada sungai tersebut, naik daripada sungai tu jadi ringan. Dah tak ada dah garam tu. Besok, dia bawa kapas pula. Kaldai ni bawa kapas. Dia teringat macam semalam juga. Dia rasa masuk dalam sungai itu, menjadikan dia akan jadi lepas ni, jadi ringan lagi. Dia terjun dalam sungai, masuk dalam sungai. Tiba-tiba, dia resapi air. Kemudian jadi beban pada tak naik. Lemas. Mati begitu je kaldai tersebut. Ni nak sebut gambaran kaldai lah. Sebab tu orang kata, bodoh macam kaldai. Cara. Tak ada lagi orang sebut bodoh macam kuda. Tak ada. Bodoh macam kuda tak ada. Tapi bodoh macam kaldai tu satu gambaran kedunguan yang ada pada seorang. Orang yang iman dia ni tak ada, iman dia semakin teruk dalam hidup dia, macam kaldai tu lah gambaran. Kenapa jadi macam tu? Kerana kamu tak bertaubat pada Allah. Bila manusia ni, dia suka sangat diri dia dalam keadaan yang begitu, maka dalam keadaan demikian, dalam keadaan berterusan pada diri dia sebegitu, dia akan jadi rosak dalam hidup dia. Kita sambung tajuk yang seterusnya, kesempurnaan taubat dan syarat-syaratnya. Apa dia? Kalau kita tanya, sempurna taubat itu apa dia? Apa syarat-syarat sempurnanya taubat ini? Di awal, kami telah menyebut berkali-kali bahawasanya taubat itu sebagai ungkapan dan adanya penyesalan. Maknanya, taubat ni tanda kita ni menyesal. Lagi mana tak menyesal, selagi itulah kita tidak dianggap taubat. Tetapi, bukan hanya penyesalan yang biasa kita maklumi, namun penyesalan yang dapat menimbulkan azam ataupun kemahuan yang kukuh.
Penyesalan tu bukannya penyesalan macam biasa begini, tidak. Tapi orang yang bertaubat ni, dia menyesal sehingga menimbulkan azam dan kemahuan yang kukuh pada diri dia untuk berubah. Untuk berubah. Itu taubatlah. Maknanya demikian. Bila kita ni dalam hidup kita ni, mula datang penyesalan, datang menyesal pada kita. Kemudian timbul benda yang baru dalam diri kita. Apa dia? Mahukan satu benda yang baru. Benda kehidupan yang lebih baik daripada sebelum, daripada ini. Serta menyebabkan tumbuhnya maksud, tumbuhnya yang disebut dengan matlamat. Kita pun tahu tujuan kita ni untuk apa. Itu datangnya penyesalan. Dan juga tujuan yang mantap dan terpuji akibatnya. Penyesalan sedemikian itu timbulnya dengan sebab adanya ilmu pengetahuan yang menjadikan penghalang ataupun tabir antara dirinya sendiri dengan apa yang dicintai dalam hidup dia. Nah ni, bila penyesalan ini timbul datang, kita menyesal ni sebab apa? Sebab kita belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak akan menyesal lagi. Tak akan menyesal. Kita ambil pengajaran dalam setiap kehidupan, perjalanan hidup kita. Kita kata, Allah, salah rupa-rupanya kita ni. Daripada mana kita dapat ni? Daripada ilmu yang kita belajar. Ilmu yang setiap satu macam daripada tiga hal, yakni ilmu, penyesalan dan azam itu tentu ada pengekalan dan ada pula kesempurnaannya. Tiga benda ni lah asas dia panggil. Kalau nak taubat, ada tiga perkara ni. Mesti ada pada diri kitanya. Ilmu, kemudian penyesalan dan yang ketiga azam. Tiga-tiga ni mesti sempurna pada diri kita, dipanggil demikian. Dan tiga perkara ni. Untuk kesempurnaan, ada berapa tanda. Nak jadikan sempurna terhadap satu benda tu, mesti ada tanda-tanda dia. Dan untuk pengekalan, ada pula syaratnya. Ada syarat dia. Dalam hal tanda ataupun alamatnya ialah terus-menerus gerun. Di antara tanda-tandanya, berterusan rasa gerun. Takut. Ini tanda orang taubat ni. Sentiasa nampak pada diri dia tu gerun ataupun ketakutan pada dia dan juga menyesal. Bersedih hati. Orang yang bertaubat ni, tanda dia di antaranya bersedih je hati dia. Hati dia bersedih. Sentiasa mengeluarkan air mata. Tanda orang bertaubat. Tanda orang bertaubat ni, di antara tanda dia keluar air mata. Sahabat-sahabat Rasulullah sampai nampak alur dekat pipi dia. Nampak alur air mata. Ini sebutnya nampak kesan. Kerana menangis dia tu, mengalir air mata tu, sampai peringkat dianya nampak alur yang mengalir di kawasan dia tersebut. Dan tidak henti-henti menangis. Ini tanda-tanda lah. Tanda-tanda orang yang bertaubat pada Allah. Sampai hilang selera makan. Sampai peringkat ni, tanda-tanda orang yang betul-betul dia bertaubat pada Allah. Dan terus berfikir mengenai kekeliruan perbuatan yang dilakukan. Sentiasa dalam bayangan pemikiran dia. Macam mana dia ni? Takut dia ni. Bimbang dengan perbuatan yang pernah dilakukan. Ini tanda-tanda lah. Syarat sahnya taubat untuk hal yang berkaitan dengan masa lampau ialah pemikirannya itu digunakan untuk mengenang-enang segala sesuatu sampai suatu permulaan sekali ketika dirinya telah mencapai usia dewasa dan baligh, ataupun ketika ia telah pernah bermimpi berkumpul dengan manusia yang lain jenis. Artinya jika lelaki bermimpi berkumpul dengan perempuan dan jika perempuan berkumpul dengan lelaki. Selain itu wajib pula meneliti dan memperhatikan betul-betul apa yang telah terjadi selama usianya itu. Di antara tanda syarat di taubat tadi, di mana yang berkaitan dengan masa lampau ialah pemikiran digunakan untuk mengenang-enang segala sesuatu sampai permulaan sekali ketika dirinya telah mencapai usia akil baligh. Senang ceritanya. Usia akil baligh. Syarat senangnya ialah dianya dah mula dalam keadaan pada diri dia berfikir masa depan dia. Macam mana keadaan yang dia akan lalui. Sebagaimana setahun-tahunnya. Bagaimana sebulan-bulannya. Bagaimana sehari-harinya. Dan bagaimana pula setiap ia mengeluarkan nafasnya. Dia sentiasa berfikir, aku ni nak melalui masa yang akan datang nanti ni macam manalah dengan dosa yang aku lakukan. Ini di antara perkara yang dia fikir.
Hari-hari dia fikir demikian. Bulan-bulan dia fikir macam tu. Tahun-tahun dia fikir macam tu. Maksudnya, apakah dipergunakan untuk kebaikan ataupun sebaliknya, yakni keburukan. Dia akan fikir, baki hidup dia ni, baki yang masih ada ni untuk kebaikan ke untuk keburukan. Ini tanda orang bertaubat lah dalam hidup dia. Dia mula menjadi waras. Cara dia berfikir demikian. Di samping itu wajib pula diperhatikan bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga jikalau melakukan kekurangan, maka sebab apakah ia sampai lalai dan terbuat kesembronaan macam itu, bahkan juga kepada kemaksiatan yang telah dilakukan. Apakah sebabnya perbuatan itu dilakukan? Jikalau dalam keadaan sedar, mengapa sampai mengerjakan itu, dan jika tidak sedar, mengapa dan apa sebabnya sampai tidak menyedari bahawa hal itu adalah kemaksiatan yang amat tidak diredai di sisi Allah Ta'ala. Dalam hidup dia fikir, kenapa aku berani sangat buat benda demikian? Dia waras. Dia mula jadi waras. Orang yang bertaubat ni senang ceritanya, dia sentiasa fikir, macam manalah aku nak lalui masa yang akan datang. Kenapalah aku buat benda tu? Tak patut aku buat benda yang demikian. Tak patut. Kita buat contoh, buka aurat lah. Senang cerita. Kenapalah aku pergi buka aurat? Patutnya aku ni jagalah aurat aku. Ni dosa kita yang biasa orang kita buat. Dosa apa dia? Tinggal solat. Kenapalah aku tinggal solat? Tak patut aku tinggal solat. Macam manalah aku nak lalui masa yang akan datang nanti, kalaulah aku berterusan hidup begini. Ni tanda warasnya seseorang. Warasnya hidup dalam hidup seseorang. Sementara itu, ada orang yang kadang-kadang meninggalkan kewajipan salat. Contoh yang dibuat oleh Tuhan kita itu. Ataupun mengerjakan dengan mengenakan pakaian yang najis ataupun mengerjakan salat itu dengan niat yang tidak semestinya, yakni tidak baik. Misalnya untuk riak ataupun memang kerana kebodohannya dengan syarat-syarat niat. Kemudian pada akhirnya ia lalu mengqadainya kembali. Ada orang demikian. Yang solat kan. Yang solat dia kata, saya solat ni kenapa? Saya berkenan anak tu imam. Dia sebut. Berkenan anak tu imam. Dia pergi rajin semayang berjemaah. Satu hari anak tu imam kahwin. Tak datang-datang dah dia. Orang yang jenis demikian. Dia pun qada balik solat tadi. Solat yang dia datang dahulu, dia datang bukan niat kerana Allah, tapi niat kerana orang. Dia qada balik solat tersebut. Ini tanda orang yang contoh dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni tak ada lagi lah orang kita buat demikian. Orang kita ni sekali je solat, tak pernah kita nak qada pun. Solat kita dah, kita buat dah, kita sebut. Sama ada betul tak betul niat tu, itu belakang kira, kita sebut demikian. Yang pentingnya kita dah buat. Semua itu perlu sekali diselidiki dan diteliti sebab-sebabnya. Cuba perhati balik terhadap solat tadilah. Adapun kalau ia ragu-ragu berapa hitungan yang ditinggalkan sejak masa balik. Ada seorang yang kita kata, banyak ustaz saya tinggal semayang ni dalam hidup saya ni. Dan meninggalkan berapa kadar yang diyakini bahawa solat itu telah dikerjakannya. Maka hanya mengqadai yang sisanya. Yakni yang diyakini benar telah ditinggalkan tadi. Dia pun qada berapa waktu sebenarnya. Dia yakin, yang dia yakin. Al-yakin la yazalu bisyakki. Yakin tidak boleh dihapuskan dengan syak. Dia panggil demikian. Ragu-ragu pada diri kita. Kita fikir berapa sebenarnya waktu yang kita tinggal solat ni dalam hidup kita ni. Orang yang bertaubat, betul-betul taubat, dia akan qada solat dia tadi mengikut keyakinan dia. Keyakinan dia. Jadi hendaknya orang itu mengambil mana yang dimenangkan sesuai dengan persangkaannya, dan untuk tidak boleh, wajiblah diadakan jalan pemilihan yang benar dengan cara ijtihad atau mencari yang sungguh-sungguh betul dengan sekuat fikirannya. Kalau ditanya, Ustaz, orang taubat yang meninggalkan solat, yang tertinggal solat dia, yang dia tak tahu berapa kadar dia, macam mana nak buat? Jawabnya senang je. Apa dia? Dia kena perahkan pemikiran dia, tenaga dia untuk dia fikir sebenarnya berapa waktu yang ditinggal. Dia kena perah pemikiran dia. Kemudian
Dia kira, aku tertinggal 70 waktu. Misal contoh. Dia kira betul-betul lah. Dia kena bersungguh-sungguh. Ambil tiap-tiap hari. Ambil kalender tu, senang cerita. Kalender yang lepas-lepas tu, dia tanda. Hari ni, ni berapa waktu. Dia ambil kalender tu, dia tulis. Hari ni, dia tinggal Zuhur, Asar, dengan Isyak. Misal contoh. Maghrib, dia solat. Dia pun kira semula. Dengan kesungguhan dia tu, dia bertaubat pada Allah. Dia qadha balik. Ni katanya Tuhan kita ni. Dengan sekuat fikirannya. Jangan dia tanya ustaz pula. Sebenarnya saya ni tinggal solat berapa waktu ustaz? Dia tanya ustaz pula. Bingung ustaz nak menjawabnya. Padahal dia yang tinggal. Bila dia tinggal, dia kena, orang yang bertaubat, dia kena guna pemikiran dia. Dia kena guna segala usaha dia untuk dikira balik. Katakanlah kita ni tak buat zakat. Ini contoh. Kena qadha. Zakat yang qadha. Kena kira. Kesungguhan kita tu kena kira. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terbuat dosa yang lain. Minum arak. Na'udzubillah min zalik. Kita tak tahu. Dalam makanan tu ada arak. Minum arak. Nak buat macam mana ni? Terhadap minum arak ni. Yang kita minum ni. Kira setitik arak, 40 hari solat tidak diterima di sisi Allah. Setitik arak. Bayangkan berapa lama tu. Solat tu. Kita pun kira. Dalam hidup kita. Banyak mana minum arak ni berapa teguk. Kena kira terus. Bila kita kira, banyak mana kesungguhan kita, taubatan nasuha. Supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala balik, yang dinamakan dengan amalan kita tadi. Salam. Berniat nazar. Ya. 20 tahun lepas. Lepas tu tak dapat tunaikan atas sebab-sebab tertentu dan tak boleh nak patah, macam tak boleh nak buat benda tu. Macam kalau kita dah bertaubat sebab tak laksanakan nazar tu. Buat nazar wajib kan saya? Ya. Macam mana kita nak betulkan macam mana? Laksanakan balik nazar tadi. Taubat kita ni ialah kita kena laksanakan nazar tadi. Tapi kalau dia tak boleh nak macam benda yang dinazar tu memang tak boleh dilaksanakan sekarang. Tak boleh dilaksana di atas sebab apa? Sebab contohnya nazar tu adalah sebab nak jadi volunteer untuk tsunami 20 tahun lepas. Tapi dah tak ada dah wujud keadaan tu. Okey. Kemudian kita kena qadha yang sesanding dengan yang tu. Kena standing dengan yang tu. Okey. Katakanlah kita kata, macam mana nak buat? Bayar. Guna duit. Berapa kadar volunteer tersebut? Yang kita, kalau kita pergi, kos dia berapa banyak? Ambil je duit banyak tersebut. Nilaikan dia dengan duit. Kemudian kita bagi ni duit nazar. Daripada bagi tempat yang kita nazar tadi. Serah pada tempat yang kita nazar tadi. Itu di antara amalan yang boleh kita lakukan untuk tanda kita taubat pada Allah. Maknanya, boleh je ulama-ulama kata, benda yang kita tak mampu nak buat dah sekarang. Dia terbatal dah. Masa dah habis dah. Misal contohnya. Tapi kita boleh dinilaikan dengan nilaian harta sekarang untuk dimanfaatkan pada tempat tersebut. Atau kalau tempat tersebut dah kaya dah. Dah sempurna dah. Tak perlu dah duit itu. Maksudnya demikian. Maka kita boleh alihkan tempat yang lain. Bagi pada tempat yang lain. Tapi kesempurnaan nazar kita tadi mesti disempurnakan dengan kita qadha. Dengan cara demikian. Ya. Jauh kita niat kerana Allah Ta'ala. Boleh. Tak ada masalah. Kita membatalkan, kita telah mengqadhakan nazar yang kita ingin lakukan. Dah mati. Dah tak berjumpa. Sama juga. Maksudnya kita cari je masjid-masjid, kita masukkan dengan nilaian pada masa tersebut dengan sekarang. Tukarkan. Ialah ringgit dahulu, katakanlah 10 tahun, 20 tahun yang dahulu, ringgit kita ni rendah lagi. Sekarang ni, dengan nilaian sekarang ni, tak sama dah dengan nilaian sekarang. Ambil nilaian sekarang. Nilaian yang lebih banyak. Kemudian masukkan dalam tabung. Kemudian niat, ya Allah, sampaikanlah pahala ini kepada tuan yang aku berhutang dahulu. Atau cara demikian. Katakanlah suatu hari kita berjumpa balik. Orang yang kita berhutang, dah kita bayar dah. Kemudian sekarang kita jumpa balik. Ulama kata kena bayar juga pada orang tu. 2 kali ya.
Kita bayar. Kalau kita kata, aku dah bayar dah dalam tabung, kamu cari sendiri, misal contoh. Yang telah kita bagi sebelum daripada dia, kita sebut pada dia. Dia datang tuntut dengan kita hutang, misal contoh. Saya nak tuntut hutang yang 40 tahun yang sudah. Dia datang, dia minta. Di waktu tersebut. Lalu kita kata, saya dah bayar dah dahulu. Tuan dia kata, saya nak sekarang. Dia sebut. Saya nak sekarang. Kena bayar sekarang. Kena bayar juga sekarang. Yang dulu tu dapat pahala sedekah pada diri kita. Allah jadikan nilai yang pahala itu untuk diri kita. Itu cara demikian. Selagi tak mati itulah usaha kita dalam hidup kita. Ya. Ada yang boleh kita buat solat qada atau solat sunat. Solat qada kalau kita tahu yang lebih molek untuk kita buat. Yang lebih sesuai untuk kita lakukan. Kalau kita tahulah yang kita ni pernah buat benda yang tinggalkan solat. Kita pernah tinggalkan solat. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang? Qada. Qada lebih utama. Qada itu wajib pada diri kita. Manakala amalan yang semayang-semayang sunat tu, dia pelengkap je kepada semayang wajib. Semayang-semayang sunat. Jadi kalau tanya, mana yang lebih utama? Nak semayang sunat ke semayang qada? Qada. Qada lebih utama. Dia lebih prioriti dibandingkan dengan sunat. Kerana sunat ni asas Allah buat untuk menyempurnakan semayang wajib. Menyempurnakan semayang wajib. Tapi qada ni ialah menggantikan yang wajib. Menggantikan yang wajib. Walaupun tak sesempurna. Tak sama dengan yang asal tadi. Dia panggil demikian. Dah kita tahu dah. Sempurna dah yang disebut dengan solat qada kita dah habis dah, selesai dah. Maka barulah kita mulakan dengan yang sunat. Lepas pada sebut. Sebab tu tuan kitab kita kata kena guna pemikiran kesungguhan pemikiran kita ni untuk memikirkan berapa rakaat sebenarnya solat kita yang tertinggal. Kena. Kalau tak ingat pun kena gunalah pemikiran kita. Ambil kalender, ambil jadual, ambil cek semua. Kena kesungguhan tu. Kena duduk. Kalau istilah orang Kelantan kena bertumah. Senang cerita. Kena bertumah. Untuk apa dia? Bertumah untuk bertumbuh. Dia panggil. Untuk kita ni beria betul-betul nak tahu. Catat daripada hari pertama kita lahir. Kemudian kita tengok kira sehari tengok. Setiap tahun. Kemudian tengok hari-hari tersebut. Kira betul-betul. Sama juga dengan zakat. Sama juga dengan yang disebut dengan qada-qada yang lain. Cara demikian. Untuk tinggal setahun, 360 hari, kali dengan 5 kali waktu sehari. Dalam 1,800. Ya. So, kita boleh buat zuhur, lepas tu qada satu zuhur. Boleh. Qada satu-satu. Maknanya kita boleh. Dan tak semestinya pada waktu zuhur. Qada ni bila-bila. Kita tahu, kecuali 2 waktu yang diharamkan. Lepas asar dengan lepas subuh. 2 waktu ni kita tak boleh solat. Tapi kalau kita tahu, dalam waktu zuhur, siap semayang, zuhur, angkat tangan, teringat, maghrib tertinggal. Ada maghrib tertinggal, 20 tahun yang lepas. Siap semayang zuhur, tahu je tangan tu, angkat takbir, semayang maghrib. Qada maghrib. Waktu tu terus. Dia panggil. Bila kita teringat yang kita tinggal solat, qada terus. Itu cara demikian. Dalam hidup kita. Jangan kita kata, saya kena tunggu waktu maghrib dulu lah, baru kita nak qada. Tak semesti dipanggil demikian. Kita berhenti setakat ni lah. Seterusnya ni insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah